Teori pelaziman operan Skinner dicetuskan oleh B.F. Skinner. Bruce Frederick Skinner adalah seorang ahli psikologi Amerika yang paling terkenal kerana pengaruhnya terhadap kajian berkaitan dengan tingkah laku. Beliau dilahirkan pada tahun 1904 dan telah meninggal dunia pada tahun 1990. B.F. Skinner telah membuat teori bahawa kita boleh mengubah tingkah laku seseorang melalui satu teori iaitu pelaziman operan. Pelaziman operan ini berbeza dengan teori sebelum ini iaitu pelaziman klasik, di mana pelaziman klasik ini adalah satu pembelajaran yang mana satu rangsangan dihubung kaitkan dengan tindak balas. Manakala pelaziman operan ini adalah satu bentuk pembelajaran yang mana tindak balas adalah dikawal oleh akibat yang akan dihasilkan. B.F. Skinner membuat kajian ke atas seekor tikus dengan menggunakan kotak yang dinamakan kotak Skinner. Eksperimen pertama. Seekor tikus yang lapar diletakkan dalam kotak yang dilengkapi alat penekan pada dinding. Tikus berlari mundar-mandir kelaparan. Biji-biji makanan terkeluar kerana tikus tersebut terpijak alat penekan. Proses yang sama, tikus akan memijak penekan untuk mendapatkan makanan. Cara pembelajaran ini dikenali oleh Skinner sebagai pembelajaran melalui operan. Sesuatu gerak balas hanya berulang jika wujud ganjaran persekitaran. Eksperimen kedua. Skinner memutuskan litar hubungan biji-biji makanan dengan alat penekan. Biji-biji makanan tidak keluar. Tikus berhenti menekan butang tersebut. Skinner menghuraikan fenomena ini sebagai proses penghapusan iaitu apabila ganjaran didapati tidak keluar lagi, tikus pun berhenti memijak alat penekan tersebut iaitu memberi gerak balas. Eksperimen ketiga. Skinner menghubungkan dengan alat penekan. Apabila lampu menyala, tikus akan memijak alat penekan. Makanan dikeluarkan. Apabila lampu tidak menyala, makanan tidak dikeluarkan. Proses diulang-ulang. Tikus hanya memijak penekan apabila lampu menyala sahaja. Peristiwa tersebut dihuraikan sebagai pembelajaran diskriminasi. Tikus telah belajar cara membezakan masa yang sesuai untuk memijak alat penekan untuk mendapatkan makanan. Terdapat beberapa konsep utama dalam teori operant conditioning dan boleh diaplikasi dalam bidang psikologi. Antaranya ialah peneguhan. Peneguhan adalah stimuli yang meningkatkan atau menguatkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Peneguhan terdiri dari positif dan negatif. Peneguhan positif adalah peningkatan tingkah laku disebabkan oleh rangsangan atau ganjaran ekoran gerak balas yang ditunjukkan. Contohnya, memberi pujian dan hadiah kepada anak yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Manakala peneguhan negatif pula adalah peningkatan tingkah laku disebabkan oleh penghapusan sesuatu rangsangan yang membosankan berikutan gerak balas yang ditunjukkan. Contohnya, memberi anak kecil memakan coklat untuk mengelakkan dari menangis di khalayak ramai. Namun begitu, perilaku ini bukanlah perilaku positif di mana kanak-kanak akan menangis lagi untuk mendapatkan coklat. Hukuman adalah stimuli yang menurunkan atau melemahkan tingkatan perilaku dalam sebuah organisme. Hukuman terdiri dari positif dan negatif. Hukuman positif adalah melemahkan perilaku dengan memberikan stimulus setelah terjadinya sesuatu tingkah laku. Sebagai contohnya, menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya kerana ia berperilaku tidak baik di depan umum. Manakala hukuman negatif iaitu melemahkan perilaku dengan menghapuskan stimulus positif segera setelah terjadinya perilaku. Sebagai contohnya, melarang anak bermain video game dan menyimpannya kerana anak tidak menyiapkan kerja sekolah. Tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apa pun yang boleh mendorong kepada perilaku negatif. Kepunahan. Kepunahan terjadi ketika perilaku yang diperkuat sebelumnya tidak lagi diperkuatkan dengan peneguhan positif maupun peneguhan negatif. Sebagai contohnya, dalam eksperimen yang dilakukan oleh Skinner, tikus mungkin akan berhenti menekan palang jika layanan makanan terhenti. Pemulihan spontan.
Pemulihan spontan terjadi ketika perilaku yang telah hilang kembali muncul tanpa ada peneguhan. Hal ini sifatnya muncul tiba-tiba kerana stimulus yang dihasilkan hanya muncul saat respon aktif secara mendadak. Generalisasi. Generalisasi terjadi ketika seorang individu belajar untuk membuat tanggapan tertentu terhadap stimulus dan kemudian membuat tanggapan yang sama atau serupa namun dalam situasi yang berbeza. Membentuk perilaku. Membentuk perilaku adalah metod yang banyak digunakan dalam latihan haiwan dan mengajar bahasa nonverbal kepada manusia. Sebagai contohnya, mengajar kepada seorang anak bagaimana cara untuk berjalan. Diskriminasi terjadi ketika seorang individu belajar untuk memperhatikan berbagai aspek unik atau yang tidak biasa dari situasi yang sama dan kemudiannya memberikan tanggapan secara berbeza. Secara kesimpulan, teori ini adalah proses pembelajaran yang berlaku kerana ganjaran dan hukuman untuk menghasilkan tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Rangsangan akan menimbulkan gerak balas. Oleh itu, pembelajaran boleh berlaku akibat antara rangsangan dan tindak balas dan akan bertindak ke atas lingkungan persekitaran bagi menghasilkan kesan dan akibat. Teori ini boleh diaplikasi dalam mendidik tingkah laku anak-anak dan juga pelajar di sekolah kerana pembentukan sahsiah individu bermula dari usia kecil lagi. Pujian dan hadiah harus diberikan kepada mereka yang bertingkah laku positif, manakala hukuman atau dendaan untuk mereka yang bertingkah laku negatif. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebunnya. Mari kita tanya, apa pandangan B.S. Skinner? Leave free will because we all think we have a choice whether to do things or not to do things. Yes, well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed to act. If you now look at the actual history, you find that there are external reasons why this has happened. In other words, by discovering the causes of behavior, we can dispose of the imagined internal cause. We dispose of free will as an American divine of the 18th century, Jonathan Edwards, did. He said, we believe in free will because we know about our behavior, but not about its causes. And of course, it's the object of the science of behavior to discover causes. And once you have found those causes, there is less you need to attribute to an internal act of will, and eventually I think we need to attribute nothing to it.